Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan teruskan kepada bab yang keempat, masih lagi di dalam bab 4 iaitu pemikiran kreatif. Sebelum ni saya dah masuk sedikit berkenaan dengan kreatif, pemikiran kreatif. Jadi pada hari ini saya akan sambung creativity, the state of quality of being creative, the ability to transcend additional ideas and to create meaningful new ideas. So jadi ini adalah maksud kepada creativity ataupun kreatif yang mana telah saya terangkan di dalam kelas sebelum ni. Acap kali saya sebut di dalam kelas apa yang dimaksudkan dengan kreatif. Ini juga maksud kepada kreatif ataupun ideas, thoughts or concepts regarding a topic or action. Example, he has a lots of ideas on how to solve a problem. Ini antara ciri orang yang kreatif. Dia tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang singkat, dan cara dia menyelesaikan masalah itu menggunakan idea yang brilliant. Maksudnya idea yang tidak pernah digunakan ataupun idea yang betul-betul mujarab bagi menyelesaikan satu-satu masalah. Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. When Apple came up with the Mac, IBM was spending at least 100 times more on R&D. It's not about the money, it's about the people you have, how you are lead, and how much you get it. Beberapa hari yang lepas, saya ada sertai satu kursus lah. Dia berkenaan dengan organizational behavior, pengurusan. Dalam kursus tersebut, orang yang bagi kursus, dia ada tanya soalan kepada kami. Jika anda adalah seorang majikan dan anda perlu melepaskan satu perkara dalam syarikat anda, apa yang akan anda lepaskan? Antaranya adalah mesin, keduanya adalah workers, pekerja. Yang ketiga, bukan lepaskan, akan pegang, Lepas tu akan ada office, building, dan lain-lain lagi. Jadi rata-rata menjawab yang perlu dipegang oleh syarikat adalah workers, pekerja. Kenapa perlu pegang pekerja? Kerana jika tidak ada mesin, tapi jika kita ada pekerja yang mampu untuk membantu kita, maka kita boleh kekalkan syarikat kita. Jika tidak ada bangunan, tidak ada office pun tidak ada masalah, kerana hari ini kita melihat kita bekerja pun kebanyakannya daripada rumah. Jadi di sini apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, pengasas kepada Apple. Dia kata waktu dia memulakan Mac, syarikat Apple memulakan Mac. Pada waktu itu IBM telah pun menggunakan dana sebanyak $100 juta untuk buat research and development, R&D. Sedangkan Apple tidak menggunakan dana yang sebesar tersebut untuk membuat R&D. Kerana Apple percaya yang mana money, duit ini bukan segala-galanya untuk kita hasilkan satu produk yang bernilai, satu produk yang bagus, teknologi yang baik. Tidak. Bagi Apple, pekerja. Pekerja yang dapat hasilkan idea yang hebat, idea yang brilliant, maka syarikat itu akan gah dan cemerlang. Jadi itu yang dibuat oleh Apple. Dan kita lihat apabila Mac dikeluarkan, produk Mac, komputer daripada Apple dikeluarkan, dan mereka berjaya mengatasi komputer yang dikeluarkan oleh IBM. Dan kalau kita lihat juga pada hari ini, dekat Apple kita ada iMac, kita ada MacBook, yang masih kekal relevan, malahan antara laptop dan komputer yang tercanggih di dunia. Sedangkan IBM ini sudah tidak wujud lah. Senang ceritanya sebab susah kita nak jumpa dah jenama IBM dalam pasaran dunia. Laptop ke komputer ke. Jadi sebab itulah Steve Jobs dia pegang kepada kata-kata itu. Kita kena jaga staff kita. Kita kena hormati mereka, kita kena lead mereka, pimpin mereka supaya mereka ini bekerja untuk syarikat dan mereka akan hasilkan idea-idea yang brilliant kepada syarikat. So ini contoh gambar innovation lah, inovasi yang dibuat untuk menunjukkan orang yang kreatif.
Ya. Okey. So dalam gambar ni juga kita lihat, ya, banyak ikan pergi ke arah yang sama, tetapi ada seekor ikan ini dia pergi ke arah yang berbeza. Apa yang cuba disampaikan adalah kita jangan takut untuk mengubah haluan kita meskipun kita berseorangan. Ya, ramai orang ikut haluan yang sama sebab apa? Dia tengok yang di depan itu sudah berjaya. Jadi dia nak ikut sama berjaya, dia follow apa yang orang tu buat. Sedangkan ada orang dia mengambil haluan yang berbeza, kenapa perlu aku ikut orang yang sudah berjaya? Ya, kenapa aku perlu ikut buat benda yang sama sedangkan aku ada peluang untuk berjaya? Ya, aku ikut haluan aku sendiri dan insya-Allah mungkin satu hari nanti orang akan follow aku. Ya, kalau kita tengok hari ini, contohnya founder kepada barangan kosmetik sebagai contoh, ya, ramai yang dah mula mengeluarkan produk-produk sendiri, ya. Bermula dengan Alif Yukri dulu, ya, Datuk Vida, kemudian menjadi ikutan oleh orang lain, ya. The difference between invention and innovation. Okey, apa beza invention dan juga innovation? Invention is the creation of new products, processes and technologies not previously known to exist. Manakala untuk innovation is the transformation of creative ideas into useful application by combining resources in new or unusual ways to provide value to society through improved products, technology or services. Jadi senang kata di sini, invention adalah satu penghasilan produk yang baru dan tidak pernah wujud sama sekali di dunia ini. Itu adalah invention. Manakala untuk innovation, ya, produk yang sedia ada dalam pasaran dunia kemudian diubah suai, di-upgrade untuk menjadi lebih baik kepada society, kepada orang ramai. Ya. Kalau kita lihat dalam bidang teknologi, ya, handphone sebagai contoh. Penghasilan handphone. Penghasilan handphone itu adalah invention. Kemudian dia jadi innovation, ya, apabila ada Bluetooth, ada infrared, boleh transfer gambar. Asalnya handphone tidak ada. Ya, asalnya handphone tidak ada. Kemudian innovation yang baru tertubuhnya smartphone. Tertubuhnya smartphone daripada asalnya BlackBerry. Ya, BlackBerry buat dulu. Kemudian diikuti dengan Apple, diikuti dengan Samsung dan lain-lain lagi. So itu adalah invention, penghasilan smartphone, yang mana kita boleh menggunakan smartphone bukan semata-mata untuk connecting people melalui SMS ataupun call sahaja, tetapi kita boleh akses internet, kita boleh buat kerja kita melalui handphone. So itu invention. Bila masuk kepada innovation, mulalah penghasilan bateri yang lebih tahan lama, kamera yang lebih jelas, ya, tahan lasak dan lain-lain lagi. So itu adalah innovation. Jadi saya harap anda faham, clear apa perbezaan di antara invention dan juga innovation. Ya, invention penghasilan produk yang baru, manakala innovation adalah produk yang sedia ada kemudian kita tambah baik. Manfaat berfikiran inovatif. Apa kebaikan jika kita berfikir secara inovatif ataupun secara kreatif? Ada banyak, ada 10. Yang pertama, mengurangkan halangan berfikir secara negatif. Kalau kita berfikir secara kreatif, secara tidak langsung kita dapat membuang sifat kita yang suka berfikir secara negatif. Nak mulakan perniagaan, kalau kita berfikir secara kreatif, kita akan cari cara macam mana kita nak pastikan perniagaan kita berjaya. Tetapi kalau kita tak inovatif, kita akan sentiasa memikirkan untung dan rugi. Kita akan memikirkan rugi lebih banyak daripada untung. So ini akan menjadi masalah kepada kita untuk memulakan perniagaan. So you kena ada satu pemikiran yang kreatif di dalam kepala you. Yang kedua, mengelak berfikir secara satu dimensi. Ya, satu dimensi ini tidak bagus. Sebab tu saya pesan kepada pelajar-pelajar saya sebelum ni. Apabila anda masuk ke college, Unity, tak kisahlah Unity ke ataupun IPT yang lain. Ya, tapi saya bagi contoh Unity. Anda ambil
anda ambil kursus diploma psikologi counselling. So adakah anda duduk di Unity ini, anda hanya tumpukan pelajaran anda kepada psikologi counselling sahaja? Ya, adakah anda tidak belajar perkara-perkara yang lain? Ya, cara anda berkawan, bercampur dengan orang, cara anda meningkatkan tahap kehormatan anda kepada orang, anda join kelab dan persatuan, anda menguruskan satu-satu program. So kita jangan tumpu kepada satu perkara sahaja apabila kita duduk di sini. Belajar perkara-perkara yang lain. Kerana apa? Kerana apabila anda tamat sahaja belajar satu hari nanti, anda ada dua pilihan, ke alam pekerjaan ataupun ke alam perkahwinan. Alam mati itu lainlah ya. So apabila anda pergi ke alam pekerjaan, anda mempunyai banyak cabang yang anda boleh ikut. Ya. Anda boleh pergi, masuk join sana, boleh masuk join sini, tak ada masalah. Pengalaman anda yang anda miliki dahulu tu boleh digunakan di alam pekerjaan kelak. Ya, apabila kita nak menyelesaikan satu-satu masalah, kalau kita ini tertumpu kepada satu dimensi sahaja, maka kita akan follow apa cara yang pernah digunakan sebelum ni. Tapi jika anda mempunyai pelbagai dimensi, maka anda akan ada banyak jawapan untuk menyelesaikan satu masalah. Sama juga apabila anda nak organize satu-satu event, satu-satu program, ya, anda pasti anda perlukan plan A, plan B, C, D, E and etc. Ya, kalau anda tumpu kepada plan A sahaja dan plan A ini tidak mengikut apa yang anda cuba lakukan, maka akan jadi masalah kepada anda kerana anda tidak ada plan yang seterusnya. Yang ketiga, melihat masalah lama daripada satu sudut yang baru. Ini yang kita katakan belajar daripada pengalaman yang lepas. Ya, orang yang gagal, ya, orang yang berjaya adalah datangnya daripada orang yang gagal. Kenapa? Kerana dia mengetahui kelemahan dan kesilapan dia yang lepas, dia perbaiki kesilapan dan kelemahan tersebut sehinggalah dia kembali berjaya pada hari ini. Kalau anda gagal, kemudian anda nak mencuba satu benda yang baru, anda gagal juga, anda cuba satu benda yang baru, anda gagal juga, maka tidak akan habis cerita tersebut. Tapi jika anda gagal, anda baiki, ya, masih gagal, baiki lagi, cari setiap kelemahan, kesilapan yang dibuat, dan akhirnya anda menemui, anda berjaya untuk mengekang semua masalah-masalah tersebut. InsyaAllah tiada lagi halangan untuk anda berjaya. Yang keempat, mencari peluang dalam setiap masalah. Saya rasa mungkin anda pernah belajar tentang SWOT analysis. S for strength, W for weaknesses, T for threat, ya, O for opportunity dan 3 for threat. Strength kita tengok apa kekuatan kita. Weaknesses kita tengok kelemahan lawan kita. Opportunity peluang kepada kita. Dan juga threat apa halangan kita. Ya. Sebagai contoh, ya, pelajar diploma pendidikan awal kanak-kanak. Habis belajar nak buka taska dan tadika. Ya, dia nak buka satu tadika di satu taman, yang mana di taman tu sudah ada 3 tadika. Dan kalau dia buka, dia akan menjadi orang yang keempat. Jadi dia kena tengok, ya, daripada 3 tadika ni, apa kekurangan tadika tersebut. Ya, apa kelemahan tadika tersebut. Satu, mungkin cikgu yang tidak berpengalaman. Kedua, dari sudut keselamatan. Ya, ketiga, mungkin yurannya agak mahal. Yang keempat, flexibility keluarga untuk mengambil anak-anak. Jadi you tengok, ya, 4 masalah ini ada di 3 tadika ni. Jadi ataupun mungkin satu tadika tu ada satu masalah, satu tadika tu ada 2 masalah dan satu lagi ada 1 masalah. So you ambil kelemahan tadika-tadika ini sebagai peluang kepada you. Ya, opportunity kepada you. Ya, tadi saya kata apa? Dari sudut keselamatan, why not you buat satu tadika yang mana ada CCTV, parents boleh tengok secara online. Yang kedua, mahal. Mungkin you boleh kekalkan harga seperti mana yang dibuat oleh tadika-tadika ni, tapi you sediakan modul yang berbeza dengan tadika-tadika yang sedia ada. Modul yang lebih menarik kepada anak-anak murid. Yang ketiga, apa dia lagi tadi saya sebut?
Ya, saya lupa dah. Ya, cikgu yang kurang berpengalaman, ya carilah cikgu yang betul-betul dalam bidang pendidikan awak kanak-kanak yang boleh serve student, ajar student dengan lebih baik. So you cari semua kelemahan, jadikan peluang kepada you dan insya-Allah you akan berjaya. Jadi ini yang dimasukkan ya, mencari peluang dalam setiap masalah. Kemudian berfikir dengan lebih cepat dan tepat, ya. Orang yang inovatif, yang kreatif, dia akan berfikir dengan cepat dan pantas apabila nak menyelesaikan satu-satu isu ataupun cuba untuk mencari satu-satu idea. Elak dari berfikir secara umum, ya, bergerak dari idea kepada tindakan dan menuju ke arah kejayaan. Ini selalu menjadi masalah kepada warga negara kita, yang mana selalu menyampaikan idea tetapi tidak bergerak. Bos bagi idea, mengharapkan pekerja untuk buat. Kadang-kadang pekerja dia tak buat. Ada peniaga pula, dia ada idea, tetapi idea tu hanya angan-angan semata-mata. Ya, dia tidak teruskan kepada idea tersebut. You bila dah ada idea dan you rasa idea itu adalah idea yang hebat, idea yang brilliant, so you teruskan dengan idea tersebut. You buat idea tersebut. Ya, Mark Zuckerberg buat Facebook. Adakah dia tanya dengan Bill Gates dulu? Adakah dia tanya dengan Steve Jobs dulu? Adakah dia tanya dengan Tesla dulu? Dia nak buat benda tu? Tak. Ya, dia terus percaya dengan idea tu dan dia terus buat idea tersebut, Facebook. Dan akhirnya dia berjaya pada hari ni. Ya. Bergerak dari idea, okey, mencari jawapan-jawapan yang baru, mencari style berfikir yang baru. Ya, sebelum ni saya pernah sebut dalam kelas, ya, bagaimana kita nak melawan, ya, penagih-penagih dadah, pemandu mabuk. Ya, kalau tengok kerajaan balik-balik dia buat kempen. Ya, kempen anti dadah, kempen jangan mabuk, kempen anti merokok, ya. So kempen tak habis dengan kempen. So itu adalah style berfikir yang lama dan kita kena ada style berfikir kita yang sendiri. Macam mana kita nak buat dan membuat keputusan yang lebih baik. Sifat-sifat orang yang kreatif. Apa sifat-sifat orang yang kreatif? Satu, dia sukakan cabaran. Pantang dicabar dia buat, tapi tengoklah cabaran tu macam mana. Janganlah dicabar kau terjun gunung tu, boleh tak? Itu bodoh namanya kalau awak buat. Ya, awak cuba untuk mencabar idea-idea yang sedia ada. Suka mencabar idea-idea yang sedia ada. Ya, contohnya macam smartphone sekarang. Makin lama nak makin canggih makin besar, nak makin canggih makin besar. So, cuba you cipta satu idea smartphone yang mana mungkin dia canggih tapi dia kecil. Boleh ke? Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, berfikiran terbuka, ya, open minded, memiliki sifat humor, ya, kena ada humor, humble, ya. Kemudian suka mencuba sesuatu yang baru, innovator, adapter, optimistic, ya, selesa dengan imajinasi, jangan pernah rasa bersalah, jangan pernah rasa malu kalau nak berangan. Silakan berangan. Kerana saya katakan berangan itu adalah cara kita untuk mencapai cita-cita kita. Ya, kalau kita tak berimajinasi, kalau kita tidak berangan, ya, kita tak tahu macam mana kita nak capai cita-cita kita. So teruskan. Ya, lihat masalah sebagai peluang, ini yang saya sebutkan tadi. Lihat masalah sebagai sesuatu yang menarik. Macam mana tu? Melihat masalah sebagai sesuatu yang menarik. Mungkin ada yang bela. Happy problem. Macam mana happy problem? Okey. Saya bagi contoh ya. College Unity adalah college swasta. Bila kata kolej swasta, maknanya kolej ni struggle untuk cari orang masuk ke dalam kolej. Apabila ada student masuk ke dalam kolej, barulah ada income kepada kolej. Jadi saya pun berharap kepada income tersebut sebagai seorang pensyarah. Jika kurang pelajar, maka akan menjadi kerisauan kepada saya kerana takut satu hari nanti mungkin akan diberhentikan. Okey.
Andai katalah tiba-tiba jumlah pelajar semakin sedikit, jumlah jam mengajar saya semakin kurang. Jadi itu adalah masalah kepada saya. Detik-detik akhir mungkin saya rasakan sebelum saya diberhentikan. So itu adalah problem. Tapi bagaimana saya nak pastikan saya boleh jadikan masalah itu sebagai happy problem? Ya. Sebagai happy problem, saya boleh fikir macam ni. Apabila student kurang, jam mengajar saya kurang, saya ada masa yang lebih. Apabila saya mempunyai masa yang lebih, maka saya boleh buat tugasan-tugasan yang lain. Ya. Kalau saya buat benda yang tak betul, contohnya saya nak berniaga online. Waktu ada kelas, saya buat kelas. Tak ada kelas, free, saya buat jual secara online, niaga secara online. So saya dapat income, gaji bulan tetap sama, and then saya dapat extra income, side income saya ada. So itu salah satu contoh, ya. Ataupun saya buat tugasan-tugasan lain yang mana saya boleh rombak balik ke silibus, saya boleh ubah modul supaya lebih lagi menarik kepada para pelajar saya, ya, dan lain-lain lagi. So itu happy problem. Kita ada masalah tapi kita happy. Suka mencabar andaian dan tidak mudah berputus asa. Satu lagi ni apa tak nampak. Albert Einstein. Ya, semua orang kenal Albert Einstein. Dunia yang telah kita cipta adalah hasil daripada pemikiran kita. Ia tidak boleh diubah tanpa mengubah pemikiran kita. Ya, Albert Einstein kata apa yang ada di dunia pada hari ini adalah hasil daripada pemikiran kita. Ya, elektrik, kemudian kerusi, meja, bangunan, semua dihasilkan adalah berdasarkan kepada pemikiran kita. Dan hari ini kalau kita tengok, kerusi dah ada macam-macam kerusi. Ya, ada gaming, ada office chair. Dulu sama je, kalau kerusi tu kerusi lah daripada kayu. Sekarang ni plastik ada, besi ada, kayu ada, aluminium ada dan lain-lain lagi. Jadi perubahan ini juga berlaku kerana daripada pemikiran kita. Kalau kita tak ubah pemikiran kita, daripada dulu sampai sekarang kita masih lagi berharap kepada kursi kayu. Ya, sama juga dengan sofa, meja dan lain-lain lagi. Sebabkan kita berfikir, maka kita buat inovasi, penambahbaikan. Dia tetap juga kursi, tapi kita tambah keselesaan. Kita tambah dia punya besar, kita tambah dia punya tinggi, kita buat yang boleh adjustable dan lain-lain lagi. Idea kreatif, ya, idea bernilai kreatif jika asli. Ya, asli. Kita yang buat. Ya, kita yang buat. Katakan awak nak buat produk awak sendiri. Ya. Saya tahu dalam bidang kosmetik sekarang ni, kalau awak perasan lah, yang perempuan perasan ataupun tidak saya tak pasti, tapi saya rasa semua perasan. Apa pun jenama sebenarnya daripada kilang yang sama. Saya pernah join program keusahawanan dan saya ada jumpa dengan orang, dia kata dia ada kilang kosmetik. Ya, dia ada kilang kosmetik. Dia kata, tahu tak tuan, dia kata kat saya, Fair and Lovely dan juga Safi adalah produk yang sama daripada kami. Yang bezanya apa? Jenama. Kalau tengok isi kandungan dia tu sama, ya, tempat dikilangkan pun sama. Tu dululah, tak tahu sekarang dah berubah. Ya, dan ada syarikat ataupun kilang-kilang memang menawarkan, you buat jenama you sendiri, kita hasilkan produk tersebut. Ya. So itu nak kata sebenarnya produk kosmetik ni sebenarnya tak asli. Bukan tak asli maksudnya benda tu haram, benda tu ciplak, tidak. Maksudnya idea asli tu bukan. Ya. So kalau idea asli ni memang kita betul-betul buat. Katakan awak nak buat keropok leko cheese. Dalam keropok leko ada cheese. Orang lain tak pernah buat. Awak yang buat. So itu asli. Dan diviralkan pula, berjaya menarik minat netizen untuk cuba. Itu asli awak punya sendiri, ya. Dan pastikan idea tersebut adalah idea yang baru, fresh, ya, bukannya diciplak, ya, bukannya awak inovasi daripada produk lain. Hari ini kita tengok apa apa contoh produk baru yang ada dalam dunia ni. Macam-macam lah sebenarnya, ya, terutamanya perkakas-perkakas rumah ni.
Ya. So itu idea yang baru. Kemudian berguna, ya pastikanlah idea yang awak cipta itu adalah produk yang berguna. Kalau dia berguna kepada diri awak sahaja, tak berguna kepada orang lain, untuk apa awak cipta dan macam mana awak nak berjaya. Kemudian praktikal, ya pastikan logik dan juga boleh dipasarkan, marketable. Hari ni kalau tengok China, dia hasilkan banyak produk yang kreatif, ya. Walaupun dia banyak meniru, sampaikan Squid Game pun dia tiru, ya. Nike, Adidas pun dia tiru, ya. Tapi ada juga produk-produk keluaran mereka yang orang katakan ya kreatif. Ya ni saya katakan tadi, perkakas-perkakas rumah di kedai-kedai RM2 itu semua daripada China. Ya. Jadi kedai saka orang panggil, kedai saka, kedai RM2 ni. Jadi itulah dia. Ya. Okey, ini awak baca sendiri, sinonim dengan pemikiran kreatif. Ya, kreativiti sebagai gaya hidup. Kreativiti adalah aset modal insan yang tidak tercipta tanpa hukum atau syarat tertentu. Ia tercetus dan berkembang sama ada secara perlahan atau pesat, bergantung kepada gaya hidup sesebuah masyarakat tu. Kalau awak ni jenis seorang yang mempunyai satu penyakit yang sama level dengan kanser, ya, orang panggil penyakit tu adalah penyakit M. Apa penyakit M tu? Penyakit malas. Kalau anda mempunyai satu penyakit yang malas, maka anda tidak akan berkembang. Ya, duduk rumah, baring, lepas tu main handphone, main game. So macam mana you nak berjaya? Ya, tapi kalau you gunakan handphone tu untuk mengkaji, you membaca apa semua tu, so you akan generate, ya, you akan generate idea-idea yang brilliant. Ya, kita tengok orang yang buat movie sebagai contoh, ya. Filem-filem Hollywood, even Bollywood, ya, mereka hasilkan filem-filem yang menarik, yang membuatkan kita apabila kita tengok, kita belajar banyak perkara, ya. Contohnya macam cerita based on true story, ya, awak tengok cerita The Terminal, ya, Tom Hanks berlakon. Awak tengok cerita Pursuit Happiness, ya, Will Smith ada berlakon. Kemudian cerita Hindustan, saya lupalah tajuknya, yang pasal yang Ajay Devgan berlakon tu, yang True Life, lupa saya, yang pasal dia bunuh, ya, anak bini dia bunuh seorang lelaki yang cuba untuk ganggu keluarga dia, ya. Kemudian Ajay Devgan selamatkan keluarganya dengan cara yang orang kata berdasarkan kepada movie-movie yang dia pernah tengok, sehingga berjaya memperdayakan polis, ya, dan tak tahu macam mana kes tu diselesaikan. Ajay Devgan dan keluarganya lepas, ya. So itu kreativiti. Gaya hidup ini dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, nilai, norma, kebiasaan dan persekitaran. Ini pun saya dah tentu. Ya, bagi gaya hidup kreatif pula mengikut Teresa Amabile, saya tak tahu, ia dibentuk oleh motivasi, kemahiran kreatif dan persekitaran yang kondusif. Tengok dengan siapa anda bergaul, persekitaran anda bagaimana. Kalau persekitaran anda bersama orang-orang yang hebat, insya-Allah anda akan menjadi orang yang hebat. Ya. Saya malas nak cerita, tapi yalah, dia antara contoh jugalah, sebab saya menyampah tengok dia. Kalau tengok Vida, Datuk Seri Vida, dia punya assistant dulu, siapa nama dia ni, yang nak kahwin dengan ni, saya lupa nama dia. Dia berjaya sebab dia bersama dengan Vida dulu. Dia duduk dengan Vida, dia duduk dengan orang yang hebat, kemudian dia tinggalkan syarikat Vida, dia tubuhkan syarikat dia sendiri, dan akhirnya hari ni dia riak dengan barang-barang yang dia ada. Maksudnya dia dah berjaya lah tu. Ya. So kalau persekitaran kita bersama dengan orang-orang yang hebat, so kita akan jadi orang yang hebat juga, insya-Allah. Dan kita kena ada motivasi dalam diri kita. Saya tak percaya dengan pakar-pakar motivasi ini sebenarnya, ya. Maaf cakap. Ya, maaf cakap. Ya, bukannya apa. Psikologi lain, motivasi lain bagi saya. Kerana motivasi itu memang dah ada dalam diri kita. Ya, motivasi itu memang dah ada dalam diri kita. Jadi apabila you join program-program motivasi, ya, saya akan tingkatkan motivasi anda. Apa yang dia buat sebenarnya? Dia cuma menyentuh sedikit sahaja hati kita, perasaan kita, membuatkan kita rasa bersemangat,
dan dia declare diri dia sebagai pakar motivasi. Itu silap. Motivasi itu dah ada dalam diri kita. Kita tak boleh declare dia sebagai pakar motivasi lah. Ya, bukan. Mungkin dia pemangkin motivasi, yes. Pemangkin motivasi, ya, saya boleh terima. Kalau pakar motivasi, saya tak boleh terima, ya. 2001 pula dalam bukunya bertajuk Why Asians Are Less Creative Than Westerners menyimpulkan gaya hidup kreatif dibentuk oleh sikap. Sikap kita, ya. Baik, ciri-ciri masyarakat barat individualistik, ya, mereka mementingkan diri mereka, ya, mereka memikirkan bagaimana mereka boleh berjaya tanpa bantuan orang lain. Kemudian egalitarian, favoring social equality, masyarakat yang demokratik. Kurangnya konflik sosial. Yes. Kita kalau gaduh, lepas bergaduh, kita tak bertegur. Wa'ima dalam mesyuarat, wa'ima di pejabat, ya. Sedangkan di barat, mereka bergaduh untuk mencambah idea, untuk mencari idea. Selepas sahaja perbincangan, mereka normal kembali seperti biasa. Berbeza sama sekali dengan kita. Ya, bergaduh, berteriak sampai nak baling kursi, nak bertumbuk, lepas tu tak nak bertegur, sampai 7 keturunan pun benci. Keluarga dia, keluarga tu. Ya. Dan apresiasi kepada bakat kreatif. Ya, kita appreciate bakat kita. Ini yang diperhatikan wujud sebagai baja kepada daya kreativiti masyarakat barat. Sementara masyarakat timur lebih mementingkan tadi kita sebut barat, sekarang kita tengok kepada timur. Apa yang buatkan orang timur ni tak boleh nak jadi kreatif? Sebab peraturan sosial yang ketat. Saya ketua fellow, saya kata dekat fellow saya, kita jadi fellow, jangan jadi fellow ataupun warden seperti di sekolah dulu. Nak berjalan bawa watan, ya. Jumpa pelajar buat silap watan. Tidak. Zaman sekarang dah berubah. Budak-budak dulu kalau nakal kita boleh nampak, tapi budak-budak hari ni nakal kita tak nampak. Apa yang kita kena buat? Kita kena mesra dengan kanak-kanak, dengan pelajar-pelajar ni. Ya, apabila kita mesra dengan mereka, kita rapat dengan mereka, apa yang terbuku, apa yang mereka nampak, yang mereka rasakan salah, mereka akan sampaikan kepada kita. Kemudian barulah kita ambil tindakan. Ya, kalau kita buat perangai macam dulu, bukan perangai lah, kita ikut sifat ataupun sikap cikgu-cikgu kita dulu yang jadi warden, kita berharap orang tu takut kepada kita. Sedangkan kita berharap supaya orang tu menceritakan masalahnya kepada kita. Ya, peraturan sosial yang ketat. Kemudian collectivity, hierarchy, terlalu mengikut protokol. Ya, sebab tu saya kata kena tengok cerita The Terminal. Cari cerita The Terminal. Macam mana Tom Hanks yang daripada sebuah negara iaitu Krakozia, dia sampai di US. Ya, sampai di US, negara dia bergolak, Amerika Syarikat tak iktiraf negara dia. Jadi Tom Hanks dia tak boleh keluar daripada airport. Dia kena duduk di dalam airport sehinggalah negaranya pergolakan sudah selesai dan Amerika Syarikat iktiraf balik negara dia. Jadi 9 bulan dia dalam airport. 9 bulan dalam airport. Sebab apa? Manager airport tu telah menghalang dia dengan pelbagai perkara. Dan akhir cerita, bos kepada manager tu kata, sometimes kita kena langgar protokol untuk kesenangan ramai pihak. Kena tengok cerita ni. Saya rasa saya dah tengok lebih daripada 10 kali. Sebab saya suka. Syarat dengan pandangan negatif dalam apa juga perkara. Yes. Orang perempuan ingat, ya. Saya pernah sebut, ya, jangan terlampau berfikiran negatif. Ya. Negatif tu perlu ada dalam pemikiran kita, tapi jangan terlampau. Itu akan menjadi masalah kepada kita satu hari nanti. Baik, halangan kepada halangan pemikiran kreatif, ya, tidak dapat kenal pasti masalah yang hendak diselesaikan. Ingat para pelajar, apabila nak jawab soalan exam, baca betul-betul. Ya, selalu terjadi careless mistake yang mana awak baca lain, awak faham lain. Soalan minta lain, awak faham lain.
Memberi perhatian kepada apa yang ingin kita lihat sahaja. Gagal menggunakan semua deria. Ini halangan kita lah. Ya. Kesukaran mencari hubung kait antara maklumat yang tidak berkaitan. Kadang-kadang orang tanya kita soalan, kita main jawab batai aja. Ya, kita kaitkan dengan tu, kaitkan dengan ni. Ya, sama juga kadang-kadang pensyarah ni apabila dia mengajar. Ya, dia mengajar pengajar Malaysia. Ya, seronok mengajar pengajar Malaysia, tiba-tiba dia bercerita pasal negara-negara barat, sejarah-sejarah barat. Untuk apa dia cerita panjang sangat? Nak bagi contoh sikit tak apa. Ini dia kaitkan dengan silibus yang memang tak ada kaitan langsung. Dia cerita, dia rasa dia seronok, tapi sedangkan student sebenarnya tak seronok pun. Ya. Kemudian takut gagal, takut dikritik dan takut ambil risiko. Perasaan takut ni memang ada lah dalam masyarakat kita, tak dapat nak dielakkan. Ya, orang Melayu. Orang Cina kenapa dia berjaya? Mulalah kita kata dia ni menipu kuat, ya, dia cuci duit lah macam-macam. Sedangkan kau yang takut, suruh buat tu takut, buat ni takut. Ya, orang Cina bagi saya, dia orang ni berani. Ya. Saya bukan nak cakap lah kan. Saya pun takut. Ya, saya Melayu kan. Okey. Saya berniaga kasut bandel. Ya, kasut budak bandel. Selama ni saya yang uruskan. Ya, harga, ambil gambar, jual online. Ya. Saya tengok kasut ni saya nak jual, katakanlah ya, modal saya katakan RM13 sepasang kasut. Saya nak jual RM25. Allah Akbar. Dengan nama pun bandel. Tengok condition kurang sikit. Saya jual lah RM20 lah. So saya ada untung RM7. Kalau kata condition mantap, nampak macam baru, saya jual RM25. Kan? Sebab kita fikir orang nak membeli tu. Lepas tu meniaga, mula-mula lah waktu mula meniaga tu, asal meniaga tak ada untung. Pulang modal, meniaga pulang modal, meniaga pulang modal. Kata apa salah silapnya ya? Ya. Apa salah silapnya? Kalau kata 200 pasang saya jual pulang modal, ya memang betul tak semua kasut terjual. Sebab kalau saya kira 200 pasang jual, saya ada untung lah. Ini terjual dalam 150 pasang. Tapi 150 pasang saya jual, saya pulang modal. 50 lagi tak laku. Macam mana? Last sekali isteri saya ambil alih. Isteri saya ni di Cina. Ya. Isteri saya ni Cina. Jadi bila dia ambil alih, dia uruskan semua, saya terkejut tengok harga dia. Yang selama ni saya letak RM20, RM18, dia pergi letak paling murah RM25. Dan condition yang cantik-cantik sebelum ni saya letak RM25, dia pergi letak RM40, RM45. Saya kata gila apa ni, mahal macam ni siapa nak beli? Tak apa dia kata. Tengok macam mana. Kalau tak okey, tak payah buat dah. Dia kata kat saya, okey fine. Sekali dia take over, alhamdulillah. Ya. Walaupun daripada 200 pasang saya terjual 80 pasang, saya dah ada untung. Maksudnya di sini saya tak berani, isteri saya berani. Saya kata kalau dah Chinese, you are still Chinese lah, saya kata kat dia kan. Dia kata tak apalah, I Chinese, I berani, daripada you takut. Tak apalah, saya pun malu. Okay. Kemudian sikap konservatif dan logical, stereotype. Apa itu stereotype? Yang kekal dalam kepala kita ya. Ini saya dah sebut dalam bab 1. Kemudian serius dan practical, perfectionist ya. Jangan jadi orang yang perfectionist. Ya, tak boleh. Bukan saja awak tak berjaya, kahwin pun tak dapat nanti. Kemudian birokrasi dan juga sikap masyarakat kita. Semua tahulah masyarakat kita suka bercakap tentang hal orang. Third class mentality. Kita ada high mind, middle mind, ni semua kan. Okay. Kemudian sikap masyarakat tadi. Okay, left and right brain. Okay, ini semua contoh-contoh je lah. Ya, contoh-contoh je. Right. Awak boleh tengok sendirilah. Tak ada apa dah. So, itu sahaja. Ya, tamat bab yang keempat. Alhamdulillah. Jadi, jika ada soalan, sila maklumkan kepada saya ya. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.